Seperti yang Fiza katakan tadi, topik perbincangan kita hari ini ialah mengenai alasan untuk bahagia. Dan apabila kita bercakap tentang keluarga bahagia, pastinya kita terbayangkan ibu, ayah dan anak-anak di rumah yang cantik. Itu selalunya orang kata gambaran yang selalu diberikan bila orang kata keluarga bahagia. Tapi bahagia itu mungkin ada banyak maknanya. Mungkin dalam situasi yang agak berbeza pun mungkin boleh bahagia keluarga itu. Saya boleh merasakan Kak Irin, bahagia itu kita sendiri yang ciptakan, bahagia itu kita sendiri yang cari. Justru kebiasaannya dalam hubungan berumah tangga ni, dalam setiap perhubungan tu pasti akan ada pasang surutnya. Setiap pasangan, setiap daripada kita insan ataupun manusia, dugaan kita juga berbeza-beza. Ada orang yang dikurniakan zuriat ataupun cahaya mata sejurus lepas mendirikan rumah tangga. Ada pula yang berkahwin setahun, 10 tahun, 15 tahun tetapi tidak dikurniakan cahaya mata. Ada dalam kalangan mereka ini yang tidak pernah menjadikan zuriat sebagai alasan untuk bahagia. Tetapi ada pula dalam kalangan pasangan yang merasakan zuriat itu perkara utama ataupun alasan untuk mereka mengecapi bahagia. Benar ataupun tidak, Ya, itu yang akan kita bincangkan ya, sebentar lagi bersama tetamu di studio sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita ada satu lagi mikisan untuk dikongsikan bersama anda, iaitu segmen Tajaan Anugerah. Silakan. Kita berehat seketika. Ya. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini, dan seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, topik perbincangan kita hari ini ialah mengenai asam garam rumah tangga, alasan untuk bahagia. Dan untuk itu kita ada beberapa orang tetamu yang sudah bersedia bersama kami di studio pada hari ini. Kenalkan, di hujung sana kita bersama dengan Danny, X Factor. Salam. Dan kita bersama dengan Encik Fazli Yusof, seorang pengundi motivasi. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan pasangan ini, Irin, yang akan berkongsi pengalaman mereka bersama dengan kita, iaitu di sebelah saya bersama dengan Nina Johari dan suaminya Khairul Anwar Ahmad Zaid. Selamat datang kedua-duanya. Okey, baiklah. Dan sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, kita saksikan dahulu bingkisan ini mengenai pendapat orang ramai mengenai topik ini. Silakan. Kebahagiaan ialah apabila kita tahu bahawa diri kita ini sentiasa nak bagi love. Saya menunggu 6 tahun untuk mendapat zuriat. Ini semua duniawi kan, dan dugaan Allah Ta'ala. Kalau dia nak bagi kita rezeki, insya-Allah dia akan bagi dalam bentuk apa sekalipun. So tak semestinya rezeki, kita tak ada rezeki anak tu kita tak bahagia. Kebahagiaan adalah bila kita menjadi diri sendiri dan kita happy dengan menjadi diri kita sendiri. Pasal zuriat ni semua tu ketentuan ilahi. Bukan kerana zuriat saja kita tak dapat kebahagiaan. Kita boleh mencari kebahagiaan dari segi banyak lagi segi yang kita boleh mencari kebahagiaan kita. Kebahagiaan, ya, hati senang. Itu yang penting. Zuriat ni bagi saya rezeki Allah. Kadang-kadang bila Allah tak kurniakan zuriat, ada hikmahnya. Terpulang kepada pasangan lah. Kalau mereka dah mencuba, dia okey, tak ada masalah. Kebahagiaan boleh dibagi-bagi. So kebahagiaan tu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri dulu sebelum membahagiakan sekitar kita. Siapa tak nak ada zuriat kan? So itu akan lebih menambahkan keserian di rumah tangga. Itu dia pendapat orang ramai mengenai alasan untuk bagi topik kita hari ini, Irin. Baiklah, saya nak mulakan tirai perbincangan kita hari ini bersama dengan pengundi motivasi kita, Cik Fazli. Dah bersedia? Kalau kita nak bertanya, kita cakap tentang bahagia ni. Bahagia ni saya rasa satu perkara yang cukup subjektif. Lain-lain individu, lain bahagianya. Ada orang merasakan bahagia dengan ada zuriat. Ada orang merasakan bahagia dengan dapat baju ataupun kasut baru. Ada orang bahagia dapat tudung baru ataupun beg baru. Tetapi, Cik Fazli, kenapa kalau kita kaitkan perkataan bahagia dalam institusi kekeluargaan atau rumah tangga, zuriat itu menjadi asas atau kunci yang menjadikan alasan kebahagiaan? Terima kasih Fiza dan Irin. Topik yang menarik pada hari ini sebab ia mungkin menyentuh ramai orang di luar sana. Ia relevan dan kita semua inginkan berkeluarga, dan bila berkeluarga kita mahukan cahaya mata. Kita sebut cahaya mata sebab bila kita tengok bercahaya mata kita kan. Nampak ada cahaya. Ada cahaya pada matamu kan. Orang Arab sebut qurratul ayun, iaitu qurrah maksud dalam ditafsir bila terjemah dia panggil cahaya mata juga, tapi qurrah maksudnya dekat. Qurrah maksudnya dekat di mata. Maksudnya kalau boleh kita nak selalu tengok anak sebab dia menyejukkan hati dan membahagiakan. Memang
anak-anak sepatutnya secara normalnya manusia inginkan anak kerana di situlah ditumpahkan kasih sayang. Dan dengan anak ni kita tak kisah dia jadi lebih hebat daripada kita pun kita tak ada masalah sebab dia anak. Sepatutnya dia jadi lebih hebat daripada kita sebab kita menyayangi lebih daripada menyayangi diri kita, sepatutnya begitu kan. Dan inilah yang membahagiakan. Namun ada orang yang mendapat, ada orang yang tak dapat. Itu lumrah kehidupan. Ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat. Cuma kebahagiaan bukan pada dapat ataupun tak dapat. Ada orang bahagia kerana dapat, ada orang juga bahagia kerana tak dapat. Boleh juga. Kerana sebab itu kita selalu dengar bahawa kebahagiaan itu dari dalam. Kalau orang tu memang jenis tak nak bahagia, kalau didapat pun dia tak bahagia juga. Ada orang yang dapat banyak tapi dia takabur, dia lupa Tuhan, dia salah gunakan apa yang dia dapat. Kalau dia tak dapat, dia keluh kesah, dia merungut dan sebagainya. Ini orang yang tak bahagia. Dapat pun tak bahagia, tak dapat pun lagi tak bahagia. Tapi kalau orang bahagia, kalau dia tak dapat, dia terus berdoa. Dia melihat kebaikan, dia bersangka baik. Dan doa itu mendekatkan dia dengan Tuhan mungkin. Dan kalau dia dapat, dia bersyukur. Dan dia melihat dan dia menjalankan tanggungjawab dengan sepenuhnya. Jadi kebahagiaan itu bukan pada dapat ataupun tak dapat, tetapi pada bagaimana kita melihat persekitaran dan kita berhadapan dengan situasi. Sebab itu kita kata kebahagiaan itu dari hati, dari dalam, daripada tunjang diri kita sendiri. InsyaAllah. Itu boleh kita berbincangkan nanti. Okey, baiklah. Dan bagi Nina dan juga Khairul sendiri, sudah 10 tahun mendirikan rumah tangga dan setakat ini belum lagi dikurniakan cahaya mata. Tapi ialah orang kata anak itu sebagai, orang kata sebagai kononnya tanda kebahagiaan. Tapi sebenarnya banyak maksudnya bahagia itu. Jadi bagi anda berdua, sebenarnya apa maksud bahagia bagi anda berdua? Bagi saya secara personally lah, saya rasa bahagia ni sangat subjektif kan. Jadi macam tak dinafikan anak tu adalah orang kata macam biasanya orang cakap kunci kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, dia ada penyeri dalam rumah tangga. Tapi untuk saya rasa tak ada orang kata border lah, tak ada penghalang untuk kita kekal bahagia. Walaupun aku cakap dah 10 tahun berumah tangga, banyak benda yang kami lalui dan kami alhamdulillah bahagia. Kami tak rasa dia macam satu benda yang downkan kami. Kami rasa macam like we lost everything even though kita masih belum dikurniakan anak. Khairul sebagai seorang suami, saya kira sebenarnya bila 10 tahun berumah tangga ni, tekanan yang lebih berat ataupun besar diberikan pastinya oleh orang sekeliling dan juga keluarga, pasti kepada isteri. Dan lelaki ni selalu dia bertenang, kan? Dan tetapi lelaki juga selalu menjadikan zuriat ni sebagai kata kunci ataupun alasan untuk mereka pasang dua. Jadi macam mana Khairul merasakan bahawa itu bukanlah masalah yang utama sebenarnya? Soalan mahu. Tak ada test. Okay, pada saya, Danny pula senyum. Blush pula. pada saya benda tu sebenarnya datang dari hati kita lah. Sebenarnya anak tu pada pandangan semua orang nak anak, tapi bagi kami relationship tu perlukan kesefahaman. Kalau ada kesefahaman, tak ada masalah untuk ada anak ke atau tak ada anak. Alhamdulillah. Seronok dengar. Tadi yang merah-merah kat belakang. Baiklah. Tadi kita dengar kisah Nina dan juga Khairul. Tapi bagi Danny sendiri, sudah 4 tahun mendirikan rumah tangga dan juga belum lagi dikurniakan cahaya mata. Tapi bagi anda, bagi Danny sendiri, bahagia tu apa maksud bahagia bagi Danny? Okay, bahagia bagi saya ialah dah mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih utuh lagi walaupun berjauhan sekarang ni. Dan kami berdua macam mungkin zuriat berdapat mungkin Allah tak bagi lagi. Mungkin Allah kata korang berdua happy dulu, bahagia dulu. Dan sebenarnya macam ni, sebenarnya saya ambil contoh pada abang saya. Abang saya masih belum lagi dapat anak. Mereka dapat umur dekat 20 tahun lagi. Dah 20 tahun diorang kahwin. So mereka berdua masih lagi nampak macam bahagia, macam loving couple semua. So kat situ saya tu pun tengok abang saya kan. So kat situ saya macam rasa sebenarnya kebahagiaan tu adalah antara kita berdua dan kita percaya pada Allah Taala dan juga keluarga. Dan satu lagi yang paling penting adalah kesetiaan. Saya suka tu Cik Fazli. Sebenarnya bila kita cakap tentang bahagia tu kita yang ciptakan, bahagia tu kita boleh cari sebenarnya. Jadi mungkin Cik Fazli boleh ulas dengan lebih lanjut. Ada setengah dalam kalangan masyarakat, kita bertuah kerana tetamu-tetamu kita di studio hari ini tidak menjadikan alasan zuriat itu sebagai alasan tidak bahagia. Tetapi ada dalam
kalangan penonton ketika ini yang mungkin mengalami masalah di mana suami merasakan bahawa tidak ada zuriat itu merupakan masalah utama, kenapa mereka perlu ada kawan yang lain ataupun menjadi punca kepada keruntuhan sesebuah rumah tangga. Ia mungkin berlaku kepada setengah orang yang menjadikan alasan untuk menggoyahkan sesebuah hubungan tersebut. Jadi balik pada bagaimana kita melihat sesebuah perkahwinan tersebut kan. So mindsetnya ialah memang ada satu peringkat, ya kita perlukan zuriat, dan dalam satu hal kita perlu usahakan apa yang kita ada. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Danny dan Cik Khairul tadi, ia balik kebahagiaan itu boleh datang dengan bagaimana kita melihat apa yang kita ada. Kalau kita kata environment plus respon, E plus R, sama dengan apa? Ada orang environmentnya bagus tapi responnya teruk, dia akan hasilnya teruk. Kalau environmentnya tak bagus, responnya baik, hasilnya juga akan baik. Jadi kebahagiaan juga begitu. Ia bergantung kepada macam mana kita berhadapan dengan perkara tersebut, bagaimana kita menanggapi perkara tersebut. Akhir sekali, hasilnya lah daripada apa yang kita ada dalam diri kita, bukan daripada apa yang ada di luar sana. Macam mana ni? Macam mana dugaan? Yalah, kadang-kadang Silakan. macam benda yang datang tu macam mungkin dugaan daripada kita. Kan macam inilah macam untuk kawan-kawan lelaki. Kan macam you kata tadi, tak ada zuriat lah apa, kita lelaki ni kena ada zuriat kan. Mungkin itu adalah dugaan. Bagi saya anggap benda itu adalah dugaan. Mungkin dugaan untuk kita nak menguji saya. Kan. Saya pegang. Okey, baiklah. Dan orang kata mulut orang ni kita tak boleh tutup. Dan apabila kita bercakap tentang berkahwin tetapi belum ada zuriat, pasti ada yang akan kata-kata yang mungkin kurang senang didengar. Mungkin kita boleh fikir jangan dengar kata mereka, tapi nak tak nak mungkin akan tergoda juga hati kita sebagai seorang wanita kan. Jadi bagi Nina sendiri, bagaimana Nina menghadapi mungkin kata-kata orang yang di sekeliling ini? Okey, tak dinafikan lah untuk especially permulaan kahwin dalam setahun 2 tahun pertama tu, memang orang akan fikir mesti nak immediately ada anak, kenapa tak ada anak dah 2 tahun 3 tahun. Tapi mula-mula tu tak nafikan agak stres jugalah kan, macam okey soalan tu orang tanya dari pelbagai yang orang terdekat ataupun terjauh dengan kita, semua orang lah mesti kan macam tanya macam okey. Tapi sebaiklah dia ni seorang yang sangat supportive lah, tu yang saya boleh katakan, sebab dia lebih relax, so dia akan cakap macam relax, biarkan aja. So dia kata kita take it easy, tapi lama kelamaan saya rasa macam saya pun dah macam okey, saya pun relax. Saya rasa saya tak perlu nak stres pada benda yang, sebab kita tahu rezeki ni memang dari Allah kan, jadi bukan kuasa kita. Jadi kalau orang tanya, saya akan bagi satu respon. Saya cakap ini semua kerja Allah. Jadi kalau seandainya kita boleh dapatlah jawapan tu daripada Allah, alangkah bagusnya kan. Tapi kita tak dapat jawapan tu. Jadi kalau lah ada siapa boleh bagi saya jawapan tu, syukur saya. Tak ada jawapan tu. Saya suka juga dengan jawapan yang Nina berikan ni, dan saya rasa semoga penonton-penonton yang menonton ketika ini yang mungkin mengalami masalah yang sama ada sedikit penerangan ataupun pendedahan tentang macam mana nak jawab kepada masyarakat. Khairul, saya kira peranan seorang suami ni memang sangat-sangat penting, kerana wanita ni memang natijahnya lumrahnya seorang yang sensitif, seorang yang berhati lembut, berjiwa rapuh. Jadi isu-isu segini memang yang sensitif, dan kesetiaan daripada suami, sokongan itu sememangnya sangat penting. Jadi Encik Khairul sendiri dengan Nina, apa sebenarnya aktiviti yang anda berdua lakukan bagi menghilangkan rasa sunyi, mungkin menghilangkan rasa stres di atas segala persoalan tersebut? Okay. Bagi kami, kalau macam contohnya buat permulaan tu memang hadapi satu stres lah dalam terpaksa bagi tahu dia okey, tone down sikit keadaan tu apa semua kan. So bila kita cuba untuk membusykan diri kita, so buat aktiviti selain duduk kat rumah, so kita kena keluar dari rumah. Kadang okey kita buat sekarang, ada buat selain daripada kita buat macam makan minum ke luar ke tengok wayang ke, kita explore benda lain. So buat aktiviti macam travel, motor travel, dan sekarang ni dah sikit-sikit buat macam business sikit. So lagi supaya kita tak ingat pada benda-benda yang kita banyak aktiviti bersama lah, mengeratkan sesuatu. Yes. So kita mau buat tu sebagai kawan.
Isteri kita tu lebih kepada kawan. So, Jadi lagi apa lebih pun cepat. aktiviti kami memang bersama. So macam minat dia, minat saya. Jadi minat saya, minat dia. Okey, contoh macam dia suka bergambar, dia suka ambil gambar. Ini dia suka orang ambil gambar. Jadi macam dia masuk. Macam ada benda macam mungkin okey dia sangat takut pada ketinggian. Dia gayat yang amat sangat. Macam kawan saya seorang. Jadi macam saya sangat adventurous. Saya suka macam naik roller coaster ke apa, benda-benda macam tu. Tapi dia tak ada nak kata tak nak mencuba. Itu satu benda yang saya rasa yang saya macam bersayang dengan dia kan, macam okey apa benda saya nak buat tu dia macam give response with a good response. Kalau dia nak menolak pun dia tak ada macam no I tak nak, ataupun benda yang kasar membuatkan kita rasa macam Kita rasa inilah antara proses lengkap-lengkapi antara pasangan suami isteri, Cik Fazli. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita menghadapinya di dunia. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang mana dalam perjalanan tu Nabi Khidir kata kamu jangan tanya banyak soal. Lalu apa berlaku ialah sampan dibocorkan, seorang kanak-kanak dibunuh dan sebuah runtuhan dibangunkan semula. Dan ketiga-tiga situasi Nabi Musa bertanya soalan, kenapa kita perlu buat semua ini? Nabi Khidir kata kamu tak perlu tanya soalan. Kalau nak tanya soalan, stop. Lalu selepas habis kali ketiga, Nabi Khidir kata kamu tak tahu semua di sebalik tersebut. Sampai dibocorkan sebab ada orang yang zalim di depan. Kanak-kanak terpaksa dibunuh kerana dia besar nanti menyusahkan mak ayah dia. Dan runtuhan perlu didirikan kerana dalam situ ada harta pusaka yang dibahagikan nanti. Jadi pada waktu tersebut Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Nabi Khidir tahu kerana Nabi Khidir diberikan satu ilmu laduni yang mana dia boleh menjawab apa yang bakal berlaku. Hari ini kita tak ada Nabi Khidir. Kerana kita diberikan Al-Quran, sepatutnya cerita itu ada dalam Al-Quran, sepatutnya kita boleh memahaminya sendiri. Dan kita harus memahami bahawa di sebalik setiap apa kesusahan yang kita hadapi, kesulitan yang kita terpaksa tempuhi, dugaan yang disebut semata tadi, dan apa yang kita nak tapi kita tak dapat, kita sedih pada waktu ini, pada tahun ini, di tempat ini. Tetapi kemungkinan 10 tahun akan datang kita bersyukur dengan apa yang kita hadapi sekarang. Mungkin di mahsyar nanti kita pun bersyukur apa yang kita hadapi sekarang. Jadi dengan ini, mungkin dengan ini mendekatkan kita dengan Allah, kita terus meminta, terus berdoa, sebab doa itu sendiri adalah ibadah, dan doa itu adalah penghubung kita dengan Allah SWT. Mungkin kalau kita mendapat sekarang, kita mungkin terleka, maka lebih baik kita tidak mendapat sekarang, insyaAllah. Okey, baiklah. Kita ada seorang pembanggil di Thailand sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Pak Anita, Ya. Teruskan Puan Anita. Saya nak bercakapkan tentang pengalaman saya. Ada 3 pengalaman saya. Pertama, pengalaman saya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Contohnya saya memberikan zuriat saya kepada adik saya. Itu pun mendatangkan kebahagiaan pada diri saya. Kedua, saya ingin bermadu. Tapi yang tu saya gagal. Sampai sekarang saya masih tak mengecapi kepuasan tu. Ketiga, Silakan Puan Anita. ketiga saya mengurut orang dengan mendapatkan zuriat. Jadi bila apa yang saya lakukan tu saya berjaya menjadi mendatangkan kebahagiaan pada diri saya. Okey, baiklah Puan Anita, itu dia berkongsi kebahagiaan Nak Danny. Kalau bercakap tentang berkongsi kebahagiaan ni, tak perlu kongsikan kebahagiaan kadang-kadang lah. Ikut keadaan ikut keadaan. Salah cakap. Okey. Mungkin Danny sendiri dengan keadaan isteri yang masih lagi terbang ke sana sini dan ketika ini berada di Jeddah. Jadi bagaimana sebenarnya Danny sebagai seorang suami dan seorang lelaki ni menjadikan diri Danny ini tetap bahagia walaupun tanpa isu di sisi dan juga zuriat? Okey, pertama sekali macam inilah. Memang tidak dinafikan isteri saya tu memang dia nak zuriat, nak anak. Pernah ada sekali dia ada satu tiba tengok, alamak ini tak ada rezeki lagi. Maksudnya ialah perempuan lah. So kat situ saya mainkan peranan lah. Kan kata sabarlah, mungkin juga belum ada rezeki lagi. So jom kita buat benda yang kita buat happy semua, dia kata. Okay. Dan pernah saya cakap kat dia, berminat tak nak biar anak angkat. Tapi dia kata no. Dia kata dia tak nak. Dia kata tak ready lagi. Dia kata dia pun happy macam ni. Yang penting dia buka mata dan nampak saya. Alhamdulillah. So sweet. Dia buka mata, saya telefon, ada teks daripada saya. Macam tu je kebahagiaan. Hashtag durian kan. Cik Fazli tengah berfikir kita apa dah
sebut bahawa dia bahagia bila berikan kebahagiaan pada orang lain. Sebab ada kajian yang banyak berkaitan dengan happiness. Ada ramai yang menyangka dia gembira dan bahagia bila mendapat sesuatu. So kajian ini dibuat, adakah kebahagiaan banyak dengan mendapat sesuatu ataupun memberikan sesuatu? Ada banyak kajian, antaranya dibuat oleh seorang nama Dr. Michelle Steger di Universiti Louis Wall University di Kentucky. Dia buat kajian, dia kata, adakah orang bahagia kerana mendapat sesuatu ataupun memberikan sesuatu? Jadi dia buat kajian terhadap pelajarnya. Dia minta untuk menulis jurnal apa yang dilalui setiap hari, aktiviti yang kata pleasure, getting pleasure, buat satisfaction, buat hiburan sebagainya, ataupun doing good things. So dia pecahkan pada dua, iaitu berhibur dengan melakukan kebaikan. Mereka dapati dan mereka ukur tahap kebahagiaan, kegembiraan, happiness level. Dan mereka mendapati aktiviti memberikan kebaikan pada orang lain, memberikan makna kepada orang lain, lebih membahagiakan berbanding dengan hanya melakukan aktiviti getting pleasure semata-mata. Dan ini juga disahkan oleh banyak kajian yang lain. Ada seorang tu bernama Richard Ryan daripada sebuah universiti lain. Dia kata ramai orang menyangka bahawa kita mendapat bahagia daripada apa yang kita dapat, tetapi sebenarnya paradoksnya ialah banyak kebahagiaan diperolehi dengan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Okey, baiklah. Dan bila kita cakap tentang alasan untuk bahagia ni, khususnya mengenai zuriat, ada kalanya pihak ketiga mencampur tangan dalam hubungan rumah tangga itu, Doktor. Jadi mungkin bagaimana agaknya untuk menghadapi situasi yang mana mungkin ibunya mungkin inginkan cucu, belum ada cucu tapi belum ada cucu. Tapi macam dia letak tekanan kepada anaknya mungkin untuk kahwin yang lain atau dan sebagainya. Bagaimana nak hadapi situasi macam tu? Ya, saya rasa Dr. Khairul pun ada pengalaman hadapan dengan tekanan dan pressure daripada sekelilingnya. Apa mungkin boleh kita buat ialah kadang-kadang kita tak boleh nak jelaskan semua benda yang kita faham kepada orang lain, betul kan? Sebab kita sekadar untuk tenangkan mereka dan kita sudah boleh atasinya dengan baik. Semoga apa yang berlaku di luar sana mereka tidak memahami apa yang kita sudah faham. Dan orang lain menyangka kita tidak bahagia. Kerana bahagia itu dilihat pada konteks mereka kan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada perkara yang kamu sangka, kamu benci, kamu tak suka, ia menyedihkan, tapi wa huwa khairul lakum, ia baik untuk kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kamu rasa macam ia menggembirakan, ia menyeronokkan dan kamu sukakannya, tapi wa huwa syarrul lakum, ia tetapi tidak baik untuk kamu. Jadi kita harus tahu kedudukan kita di mana. Ada orang di luar sana, kita jaga ada kekalkan hubungan insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Dan di hujung perbincangan kita mungkin sedikit kata-kata daripada Nina dan juga Khairul. Mungkin semangat yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin berhadapan dengan situasi yang sama dihadap. Okey, pada saya ada pro and cons lah. Macam, ya, anak tu kalau ada dia menceriakan rumah tangga kan. Macam, itu sudah semestinya. Tapi pada saya, ia ada satu tanggungjawab sebenarnya. Dia bukan semudah orang kata you have baby, you have child, tapi you nak membesarkan tu tanggungjawab. Jadi itu pun kita kena fikir juga dari segi konteks tu. Jadi pro and cons dia dari segi kita dah 10 tahun, we have a lot of time together, we get more time to know each other. Maknanya kita lebih banyak masa untuk mengenali antara sama lain, lebih berkasih sayang antara sama lain. Dan sedikit daripada Khairul kepada kaum lelaki. Untuk lelaki, just ambil benda tu is positif. So jangan ambil terlalu berat dan kita rasa bersama dengan isteri kita supaya support each other dan anggap sebagai kawan yang rapat. Okey, Dennis sendiri. Okey, pada yang di luar sana tu jangan risau. Mungkin apa yang anda hadapi sekarang ni itu adalah kebahagiaan anda sebenarnya. Dan bagi saya, isteri saya nak balik ni, saya buat satu benda yang paling bahagia dalam hidup dia. Saya nak bagi tunggu dia kat airport bagi bunga. Alhamdulillah. Dan secara ringkasnya rumusan ataupun kesimpulan pada tajuk kita pada hari ini. Ya, kadang seperti yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita menyangka ia adalah kesengsaraan pada waktu ini. Tapi ia hanya bermain dalam fikiran dan hati kita. Bila kita tengok jauh lebih besar, kehidupan yang lebih besar, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, selepas kematian nanti, di mahsyar nanti, kadang-kadang kita tengok kalau benda tu pada perspektif kecil, kita cepat goyah. Bila tengok kehidupan ni besar dan jauh, insya-Allah kita lihat sebab kita boleh bersyukur pada benda yang kita dapat
dan kita juga boleh bersyukur pada benda yang kita tak dapat. Cuma mungkin saya nak tambah sedikit dari segi orang sekeliling, supaya kalau boleh cuba memahamilah golongan yang masih belum digunakan zuriat ni kan, sebab saya rasa kalau nak bertanya pun mungkin ada adabnya, kalau nak concern itu boleh, tapi mungkin ada adabnya dalam bertanya, sebab mereka mungkin tidak tahu bahagia orang yang tak ada anak caranya macam mana. Kita ni sentiasa diberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahukan. Baiklah, terima kasih. Ucapkan kepada keempat tetamu kita bersama kita pada hari ini. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kembali lagi. Wanita hari ini.